Wah, pagi-pagi dah ada peminat. Hai. Waalaikumsalam Kak Baya. Hai Azlin, hai Kak Ya. Kan okey kot Zara live pagi-pagi nah. Kan sebab nak settlekan duha cepat-cepat. Sebab lepas tu Zara ada kerja. Sebab tu Zara nak buat live pagi. Kalau kata kita buat live malam ni, sebab malam ni insya-Allah ada coaching bersama Coach Said dekat dalam grup untuk HK khususnya. So Zara takut ganggu dan efek lah. Kan better Zara buat live waktu pagi. Okay, so Assalamualaikum, good morning kan. Salam Ramadan yang ke-20. Hari ni aku tepat. Kan lagi 9 hari nak habis Ramadan, ya Allah kan. Dia rasa kurang syok sebab Ramadan ni dia ada satu kebesan dia. Faham tak? Ramadan ni ada satu best dia. Assalamualaikum, selamat pagi, Waalaikumsalam, amin. Kan semoga ia berbalik juga kepada Kak Ayah. Kan. Hai, good morning semua. Zara surprise. Kan rupanya waktu pagi pun ada juga yang nak menengok, nak menonton sebab Zara ingatkan tidur lagi. Kan. Okay. So, first of all, Zara nak ucapkan thank you so much. Kan. Hai Kak Nas sayang kan. Hai. Ada ke orang yang sedang menonton dikatakan ada seorang diamond baru di bawah ketika pimpinan Sulvenku. Oh, belum masuk lagi kot. Kan, hai Kak Wah, hai Kak Asna, hai Kak Ain. Kan, hi everything kan. Okay. So, pagi ni Zara just nak share kan sedikit pengalaman Zara di kala waktu awal-awal berniaga dulu. Kan, apa orang kata long time story lah. Kan, sebab Zara sangat percaya yang menonton ni mungkin kali pertama menengok Zara. Wah, kat poster Vogue tapi tak kat depan lah Cikgu Murni dengan Mata Besar. Dah tu sis, pagi-pagi takkan aku nak pakai lens, takkan aku nak make up bulu mata 4 inci, betul tak? Kan, muka bangun tidur. Kan, nak tunggu duha ni kata kan. So, kan, Zara just nak cerita pengalaman Zara. Zara nak cerita macam mana yang kalau kata anda hari ni menonton just fikir Sidi Zara kan hebat kan, cakap je closing kan, dah tu suara dia 15 tiang elektrik boleh dengar. Kan, tak apa kan, hari ni sebagai kata booster kata kepada anda kan, sebab Zara sangat percaya hari ni antara kata hari yang memang anda kena bersedia gelombang sales bertubi-tubi sebab last day flash sales TLG. Semalam saja flash sales kita mencecah almost RM40,000. So Zara menjangkakan hari ni akan jadi seganda iaitu RM80,000. So adakah anda bersedia? Siapakah yang nak menjadi penjemput rezeki tu? Cuba komen kat bawah. Siapa yang nak dapat sales merimbun, dapat order bertubi-tubi, rakan kongsi entah celah mana nak beli barang, kopi dan sebagainya. Dan dikatakan semalam saja hampir 10 kata min cafe budak-budak Titan pergi rembat. Allah kan, tim TLG ni kan jual apa je laku. Kan aku pelik. Kan coach kata promote MPS, mati purple spray, kita pun promote habis stok kat SU. Kan lepas tu coach kata pergi promote tudung Rizma Ruzani pun habis juga. Ni jangan sampai stok min cafe yang untuk kata tahun 2022 pun kita habiskan juga. Kan. Alright. So semoga hari ni CDM Zara dimurahkan rezeki selalu, amin. Semoga balik juga kepada Hidayah Baharum dan juga semua yang menonton ni. Okay. So, kan tadi kan okay, Zara actually ada bukan tubuh lah, actually macam idea. Kan sebab Zara sangat percaya macam ni Zara percaya macam ni. Dalam kata kita mengejar okay, macam nak cerita balik okay, semalam saya tengok ada satu video. Okay, sebab Zara dah setting dah. Setiap tahun kalau puasa aku dah setting, aku mesti nak cari malam Lailatul Qadar. Sebab ialah malam yang 1000 kali nikmat berbeza banding bulan-bulan sebelum ni kan. Sangat fadilat sangat banyak kan, memang banyak lah. Kan, dan bila kata Zara baca, tahu tak sampai ada satu ayat tu dia kata macam ni, waktu 10 hari terakhir ni baca ada satu ayat yang Zara share tadi kat anda kan, ataupun bahasa Melayu dia tak nampak muka CDM. Ada kak yang jebah di muka aku lah. Kan. Dia kata macam ni. Ada satu ayat tu Zara tak ingat Arab dia, tapi Zara baca bahasa Melayu dia. Lagi mendalam, lagi kita faham kan. Ayat dia macam ni kan. Ya Allah Tuhanku, engkau adalah maha pengampun. Dan kau suka mengampuni kan. Dan ampunlah aku. Baca banyak kali sampai tahap kita boleh flashback dosa-dosa kita. Kita baca banyak kali sampai tahap kan kita punya rasa
malunya kan, ya Allah aku ni banyak dosa tapi Allah still bagi rezeki itu. Kan Allah still bagi yang kita ni boleh makan, berbuka sedap-sedap, ada nikmat anak-anak depan mata, kan boleh call emak, kan boleh kata ada macam-macam nikmat, tapi Allah still bagi juga rezeki kan. Sampai tahap kita boleh menangis semau-mahunya. Dan tahu tak kenapa Allah cakap kita kena baca doa ni kerap. Bukan minta nak kaya, bukan minta nak kereta besar, tutup hutang, bukan. Utamakan untuk minta maaf, kan, ampunkan dosa kita. Sebab kalau Allah ampunkan dosa kita, nescaya pasti confirm urusan kita, kan, dia macam ni, kau akan berjaya kalau exam tu dunia akhirat kau nombor 1. Kalau kata doa kita, kalau kata kita ni diampunkan oleh Allah, kan, apa sahaja yang kita minta Allah akan makbulkan. Itu bestnya. Sebab tu katakan bukan tak nak minta kaya. Of course aku pun nak kaya, tapi kan dia katakan minta dulu keampunan, minta bersungguh-sungguh kan, supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita rasa kita tahu kita buat dosa, ataupun kita tak perasan, itu lagi takut kan. Supaya dengan keampunan dosa tu kan, apa sahaja yang kita minta lepas tu kan, ya Allah Tuhanku, kan aku nak bayar zakat lebih, kan aku nak kaya, aku nak bantu adik-beradik, aku nak bantu mak aku kan, nak bayar tutup hutang sebab hutang banyak, nak anak exam pandai, semua Allah akan makbulkan. That's why kita digalakkan untuk kata minta keampunan. Faham tak? Minta keampunan. Sebab tu kan doa yang Zara bagi tadi tu, kalau kata anda boleh baca Jawi, baca je. Tapi Zara lagi suka baca dengan kefahaman supaya lagi mendalami. So kita baca ulang-ulang. Yes, baca je ulang-ulang. Baca ulang-ulang sampai tahap tadi kan, sampai Dino pun cakap, yang okey ke? Cakap, terkejut aku mendengar Sudan. Sebab Zara rasa kan, ya Allah kan, sampai tahap kan, aku macam-macam buat dosa, tapi Allah still bagi rezeki. Bayangkan kalau kita ni kan, memang mengikut syariat dia, tak tahulah macam mana kaya dia. Sebab tu katakan, tak apa Kak Kish kan. Jangan risau. Kalau kata anda bekerja ke, kalau anda kata tengah memasak ke, tengah basuh baju ke, anda on je live Zara, ataupun anda boleh tengok sekejap lagi. It's okay. Tak ada kata apa, paksaan. Ini kita panggil santai je lah sebab tu boleh pakai je tidur je. Okay. So, itu doa dia. Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi Zara baca bahasa Melayu dia sebab Zara ni memang sekolah agama. Zara sekolah Ma'had Batu 40. Hello, bersama dengan Siddiq Izrin. Tapi Siddiq Izrin lagi pandai Arab. Zara ni baru nak belajar. Kan? Okay, so hai Su, tahniah lahirkan seorang diamond, hebat. Good job bakal CDM Sulvan. Okay. Dan bila kata Zara pergi recall tu kan, Zara katakan, okay, why don't kan aku memang nak bangun Qiyamul, tapi kan aku nak ajak juga tim-tim aku, kan biar sama-sama dapat manfaat. Sebab kan itu kan sunnah Rasulullah, kan. Dan tahu tak, sunnah Rasulullah ni sampai dia kata bangunlah untuk Qiyamul dan pergi kejut dan bangunkan isteri-isteri kamu, anak-anak kamu. Sampai tahap sunnah tu dia kata, kalau isteri tak nak solat pun kan, kejut suruh duduk kat riba kita, dengar kita mengaji Quran. Sampai tahap tu untuk dapatkan fadilat. Kalau anak-anak tu dokong duduk dekat sebelah kita, sebab itu antara kata sunnah Rasulullah yang digalakkan untuk buat. Kalau suami tak nak solat pun kan tak apa, kan kejut je, bang tak apa bang, 10 malam terakhir je abang dengar pun tak apa, abang main game biasa sembahyang pun boleh digalakkan. Kan takkanlah suami nak marah, takkanlah isteri nak merentan-rentan kan, kena kejut, kena tak kan. Tapi kan kalau kata anda kejut laki orang jiran sebelah, ia kena marah kan. Hai you, I dah bangun ke you, jom kita tahajud. Kan itu memang kau nak kena lah. Tapi kalau kata untuk suami isteri atau anak-anak kan digalakkan. Dan ada satu kisah ni, kalau kata bulan Rabiul Awal kan, orang Arab dia suka bagi hadiah kepada budak-budak, bentuk manisan, bentuk apa, mainan. Tahu tak kenapa? Sebab Rasulullah cakap, kalau bulan Ramadan ni bagilah apa sahaja untuk anak-anak. Kalau dia puasa bagi hadiah, lagi-lagi untuk Qiyamul kan. Cakap nak besok cantik cermata CDM, banyak ilmu. Cantik cermata yang aku tak tukar-tukar lagi. Kan cakap macam ni kan, nak jom siapa nak dapat duit raya lebih pada mama. Siapa 10 malam ni kita solat dan berjaga ikut mama akan bagi duit hadiah. Tak kisah janji dia bangun duduk sebelah kita, dia tak nak buat pun tak ada masalah. Kan. Dan tahu tak apa yang
apa yang ustaz tu cakap kan, Zara belajar daripada satu ustaz ni. Dia kata macam ni, Al-Quran ialah satu-satunya buku yang kalau kita dengar, tengok dan baca kita dapat pahala. Sebab tu dia kata macam ni, kalau kata kita bangun qiyamul-lail, dia bukan solat tahajud semata-mata, bukan zikir munajat semata-mata, bukan baca Quran semata. Kalau lah kata kita macam tak naklah tahajud, dia kata kau buka handphone, kau dengar Quran pun kau dah dikira qiyamul-lail. Faham tak? Dan qiyamul-lail ni kalau kata kita bangun pagi untuk sok kan, untuk bangun sahur kan, kita masak kan. Masak tu pula kan, mungkin nak masak lemak cili padi lah kot tumbuk tu kan, tumbuk cili padi tu satu tumbuk kan, satu pahala. Dan kalau lah malam tu ditakdirkan malam tu qadar kan, dia akan jadi 1000 kali pahala. Kau bayangkan dia tumbuk tu mau sampai 2 jam agaknya pukul 4 pagi, 6 pagi kan, sampai suami kata, yang dah habis sahur dia yang kan, dah sampai imsak ni kan, pahala bang kan, bukan saja cili tu hancur lebur, aku rasa lesung batu tu pun hancur juga. Nak bagi tahu kalau itu manfaatnya, kalau ditakdirkan. Dan tahap qiyamul-lail ni dia boleh macam-macam. Setakat bangun kan, kita tengok benda motivasi pun dapat pahala. Setakat bangun tengok suami sembahyang dan dengar pun dapat pahala. Itu dikira qiyamul-lail. Dan kalau lah malam tu ditakdirkan malam tu qadar, bayangkan pahala tu berganda-ganda. Sampai tahap kalau lah contoh kan, kita masakkan untuk suami kita, pahala tu untuk 1000 kali bulan. Aku rasa besok akan ada masak untuk jiran kot kan. Saya telefon jiran kan, babe jangan masak babe, esok aku masak sebab aku dapat pahala kan. Sampai tahap macam tu kalau dinampakkan. Okey, cuma kan apa yang nak dia bagi tahu kenapa Zara wujudkan kelab 3.30 pagi? Sebab dia Zara tengok macam ni, itu kita panggil sinergi. Sinergi ni ialah kita tumpang aura, tumpang semangat each other. Sebab kadang-kadang kita nak bangun sendiri mungkin kita tak lakat, betul tak? Ataupun nak bangun sendiri kan, bukan ada syaitan yang diikat. Sebenarnya kan hawa nafsu kau yang setan sebenarnya. Kan duk nganga, keluar air liur basi, pak kan. Sebab dia macam ni. Kan Zara dulu pun suka cakap macam ni, tulah penat lah, tak ada masa lah kan, nak tunggu bila cek untuk sempurna. Sebab kalau kata aspek masa tu memang takkan adanya free. Sebab Zara respect kan kepada almarhum Tok Guru Ni Aziz kan. Pernah dengar tak arwah dalam kata seumur hidup dia 2-3 kali je tak solat tahajud, tak bangun tahajud. Allah, kalau nak banding dengan aku ni, aku rasa 2-3 kali je setahun aku sembahyang. Kan, bayangkan dia tahajud tu kan 2 atau 3 kali tak sembahyang tahajud nak bagi tahu dia dah setting kat diri dia. Itulah program diri dia. Kan bangun pagi, walaupun bayangkan Ni Aziz tu bukannya JKK kampung tau. Bukannya AJK kampung yang nak mesyuarat 2 bulan sekali, tak. Beliau adalah menteri besar. Nak bagi tahu kerja hakiki je banyak, siang malam kan, kadang-kadang balik 1-2 pagi. Tapi dia dah mindset program kat minda dia kan, okey 3-4 pagi ataupun 2/3 malam akan bangun untuk tahajud. Sehingga katakan, pernah dengar tak waktu dia sakit uzur dan dalam dekat hospital, rasanya waktu tengah tenat kot. No, saya minta maaf kalau salah fakta. Sakit. Doktor siap dah bagi dia bius dan ubat dan cannot be untuk bangun, tapi doktor terkejut dia boleh bangun dalam keadaan conscious tau, separas sedar, dan boleh kata solat. Sebab apa? Dia dah setting diri dia. Dia dah setting, okey setiap pagi kena tahajud. Sampai tahap macam tu. Kan kita ni kan, na'udzubillah, dah lah tahajud tak buat. Kan solat subuh gajah sampai 12 tengah hari. Itu kalau subuh gajah. Kalau Zara panggil subuh hinzir katnya. Kalau dah 12 tengah hari itu bukan subuh gajah lagi. Tu subuh hinzir. Kan kadang-kadang yelah kita banyak culas kan, tapi tahap macam tu. Tapi kan, dan nak bagi tahu Zara baca satu buku. Kalau anda boleh recall, buku ni nama dia Robin Sharma. Beliau ni ialah motivator dan juga millionaire. Dan tahu tak, beliau ni bukan orang Islam, tapi beliau sangat faham konsep bangun 5 pagi untuk kecerdasan otak. 5 pagi ni untuk memulakan sesuatu kerja. Kan 5 pagi ialah waktu the best untuk memulakan meditation, homework, kerja, siapkan kerja office, kan meditation, exercise 5 pagi. Dan beliau dah tubuhkan kelab 5 pagi tu dan ada puluhan ribu orang kat situ. Bayangkan non-Muslim boleh buat. So Zara rasakan, okay, why don't aku pun nak buat juga. Walaupun kata subuh dan esok.
Okey lagi Kak ni panggil subuh dinosaur. Kalau saya panggil subuh babi. Kan minta maaf lah kalau dah 12 tengah hari baru nak semayang. Kan. So, Zara rasakan kalau dia boleh tubuh kali 5 pagi Robin Sharma, aku pun nak tubuh juga. Tapi kan tak apa, dalam kata circle-circle biasa je. Siapa yang nak join kan? Kita panggil club 3:30 pagi. Ataupun mungkin besok kita start club 3-4 pagi lah kot sebab Zara punya tak ada pengetahuan. Zara fikir bangunlah 3:30 pagi. So boleh tahajud, boleh bla bla bla. Nanti kan nak sahur, nak masak. Rupanya sahur tu pun dianggap kiam. Sambil kita masak tu boleh pasang ayat Quran, boleh dengar. Kalau lah kata contoh kan, sambil kita masak tu kita dengar, mungkinlah satu muka surat. Dikatakan kalau ditakdirkan malam tu, hari tu ialah Qiyamul Lail, anda seibarat dah membacakan hampir kata 1000 tahun punya ayat Quran. Syok nah. Syok, betul tak? Saya bangun pagi buat tesis. Ya Allah, good job Sulven. Good job. Kan? Sebab tu katakan tak apa, kita jadi pejuang. Kan? Pejuang apa? Kita jadi mujahadah. Kan? Sebab Zara terkesan. Kan? Apa Ismail Kamus kan? Datuk Ismail Kamus dia kata apa? Kan? Dunia bukan tempat kita berehat. Dunia ialah tempat kita beribadah. Rehat waktu bila? Waktu kita dah mati nanti. Kan? Dan bayangkan Zara pun terkesan juga. Tok Guru Aziz tu menteri besar tau. Aku ni baru CDM. PKP pula tu. Apa yang aku banyak kerja Betul tak? Kan kita ni apalah, baru pangkat apa, mungkin DSM, mungkin double diamond, mungkin kita cikgu pun tak boleh buat. Kak malu dekat dia. Sebab itulah katakan kan sampai tahap tengok kematian beliau kan, kematian almarhum sangat dicemburui kan. Dekat dunia pun Allah dah tunjuk betapa mulianya kan. Tak tahulah dekat sana kan, dekat Sugar Firdaus agaknya kan. Dan semoga kita sama-sama jumpa each other. Okay, so Zara nak go back balik kan. Okay, tentang kata Qiyamul Lail lah sikit Okay, Qiyamul Lail sikit ni kan. Dan macam mana nak tahu hari itu ialah Qiyamul Lail kan, sikit lah nak. Waktu paling kritikal tapi sebenarnya paling baik untuk mohon apa berjiwa tenang. Tahu tak kenapa waktu tahajud ni 2/3 malam kita digalakkan untuk bangun dan solat. Sebab waktu ni macam ni, Allah, dikatakan Allah turun ke langit serendah-rendahnya dan melihat mana hamba dia yang berdoa, minta dan aku akan makbulkan. Dan waktu ni Allah tahu. Contohlah waktu siang kita berdoa kan, sebab terlalu banyak doa dia macam ni, ramai orang buat. Kira macam contohlah kalau kita apply loan, ramai apply loan. Jadi kalau nak chances untuk lulus tu sikit. Tapi waktu 2/3 ni for sure tak semua orang buat. Sebab itulah yang buat tu skop kecil. Dan Allah tahu itulah betul-betul mujahadah memang nak, dan dia akan makbulkan. Sebab tu kata kena buat. Tak apa kan. Tahu tak dalam satu kisah Rasulullah kan, masa tu baginda pergi ke masjid. Ni saya ingat lupa Dia pergi ke masjid. Lepas tu dia tanya dekat kata orang dalam masjid lah, siapa yang kat sini tahajud? So semua orang angkat tangan. Soalan yang kedua, siapa yang konsisten tahajud? Ada seorang je yang angkat tangan. Dan beliau ialah antara kata orang raja yang sangat kaya raya kat Mesir. Dan masa tu Rasulullah kata, sebab itulah kenapa Allah bagi engkau rezeki melimpah ruah. Sebab engkau punya meminta, kau punya mengabdikan diri tu sampai tahap yang miskin pun tak buat. Kan. Dan kenapa Zara buat waktu pagi ni kan, sebenarnya Zara nak elak tidur juga. Kita kan yelah dah start pukul 3:30 pagi, nak settlekan duha dan sebagainya kan. Itu pun sama kan. Zara pun terkesan, dulu pun Zara tidur, memang Zara jahil kan. Zara fikir okay, lepas subuh tidurlah baru duha kan. Rupanya kan waktu nak terbit matahari ni, memang waktu ni keberkahan rezeki Allah turunkan. Allah turunkan malaikat. Dia istilah dia macam ni tau. Ini saya baca satu buku tau. Istilah dia macam ni. Waktu pagi, waktu subuh, selepas subuh, Allah hantarkan malaikat pergi ke depan pintu rumah kita masing-masing untuk kutip apa doa yang kita nak. Dia kutip. Okey, contohlah dia masuk datang kan. Okey, kan Sumarno nak doa apa contoh. So dia nak kutip. Tapi masa itulah kita tidur. Dan masa tu malaikat akan pulang balik kepada Allah. Dia kata apa? Kan ya Allah, kan hamba sekian dia tak berdoa pun. So Allah tak akan, so macam mana Allah nak bagi? So Allah kata macam ni, aku ni nak bagi rezeki, tapi kan hamba-Ku ini tak nak minta, tutup, tak tadah. Faham tak? So kita dianggap sebagai sombong. Lepas tu tak tahu malunya dah lah kita tak nak kan tidur pula, nak tunggu duha. Lepas tu kita mohon kepada Allah minta balik. Dia macam ni tau. Tak dapat BPN kan, bantuan BPN. Lepas tu kan duk pumpang-pumpang dekat
dekat pabrik kan, kerajaan tak bantu kami kan, dalam hati kan kerajaan nak bantu kau tapi kau tak nak, lepas tu kau meminta-minta pula. Itulah istilahnya, punyalah tak tahu malu kan. Sebab tu Zara katakan, ya Allah janganlah jadi orang kata hamba yang kufur macam tu. Sebab tu saya takut, sangkutlah berjengkel mata kan, buat live waktu pagi ni dengan korang. So at least kan kita sama-sama kan sama-sama tak tidur. Yes kan. Zara ni bukan ustazah tau. Tengok ustaz pun cakap, Ustaz Sumarno kan, yes, elak tidur waktu pagi, waktu yang baik pintu rezeki terbuka luas. Dan Zara ada baca Nilofa ada sharing, dia kata waktu pagi terbit matahari ni, dia kata waktu dia kata buka tingkap, lepas tu kan self talk dengan Allah kan, ya Allah Tuhanku kan, bagilah aku rezeki seterang mentarimu kan, seluas langitmu kan, rezeki yang berkat, rezeki yang diredai olehmu kan, rezeki yang boleh bantu kan sahabatku, adik-beradikku kan, rakan kongsiku kan, pelanggan-pelangganku, sahabat handaiku, mentorku, rezeki yang boleh bawa kebaikan, rezeki yang bawa ke syurgamu. Waktu tu lah kita kena submit all doa, sebab waktu tu lah Allah akan bagi. Kira macam kalau minta bantuan BPN tu, kita kena tekan waktu pagi tu. Istilah dia lebih kurang macam tu. Sebab tu katakan kan, kalau perasan habit satu je, habit millionaire. Habit millionaire ni, kalau kata kita double check kan, Tony Robbins ke, Tony Robbins orang putih, Robin Sharma ke kan, Sarah Robin ke, all Mak Saleh ataupun billionaire dan multi millionaire di Malaysia ataupun di dunia, habit dia ialah dia start berjaga since waktu pagi. Diorang tak tahu tahajud dan sebagainya tahu, tapi diorang tahu mulakan waktu pada waktu pagi. Waktu pagi sangat cerdas untuk otak bekerja, untuk dapat idea banyak berterusan. Sebab tu kata kalau kita study waktu subuh. Nak hafaz waktu subuh. Ingat tak? Waktu zaman sekolah-sekolah dulu. Sebab waktu ni sangat-sangat bagus. Kan itu signifikan dia. Okey, itu kita berbalik. Zara nak cerita sikit je tentang kata tanda-tanda Lailatul Qadar yang Zara dapat tahu tadi. Dan Zara for sure dalam ni pun dah tahu dah. Cuma sekadar menyampaikan. Okey, boleh? Okey, so antara kata tanda-tanda Lailatul Qadar, dia kata ada pendapat sebahagian ulama' dan hadis Nabi. Dia kata malam itu terasa sangat jernih. Rasa tenang, rasa elok, tak serabut perut. Kalau masa siang tu macam, kalau sebelum ni kan rasa beban, rasa serabut, rasa stres. Tapi hari tu dia akan rasa best. Dia akan rasa cool je, macam tak ada masalah. Rasa macam enjoy je, macam baru dapat BPN je, macam baru dapat bonus je. Dia matahari rasa terang, kan. Lepas tu cuaca sejuk-sejuk, tak bahang, tak panas. Waktu siangnya lah, itu maksudnya malam tu ialah malam Lailatul Qadar. Okey. Dan segala ada apa di bumi, dia akan sujud kepada Allah. Benda-benda yang tak nampak lah. Contohlah kalau kata kita boleh buka, terkejut orang kan, masa tu dia kata segala binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan sedang menyujud kepada Allah. Dan waktu ni juga tak akan dengar suara binatang, anjing tak akan menyalak, burung-burung tak akan berkicau. Waktu malam, waktu ni sangat tenang setenang-tenangnya, sebab mereka sedang sibuk dan rebut untuk bersujud kepada Allah. Wa ima seekor babi. Itu kata tanda-tanda untuk tanda-tanda sebagai Lailatul Qadar. Sebab tu kata sebab tu katakan tak apa, kita jadi orang yang tamak, orang pemburu malam Lailatul Qadar. Sebab tu Zara katakan kan, kalau kata kita buat sendiri mungkin 30% ataupun 2% keberangkalian untuk dapat. Sebab tu Zara nak wujudkan club 3.30 pagi ni kan, kalau kata ramai yang nak, Zara on untuk kata di Facebook ni, dan Zara akan minta Ustaz Hanzala, dia mungkin akan boleh share cara mengaji. Maksudnya dia share mengaji, kita live je. Kan, kalau kata kita nak follow, kita follow. Lepas tu mungkin kita boleh minta Ustaz Zara tak bincang dengan dia, tapi aku cakap dulu. Kan kita boleh minta Ustaz Hanzala kan buat zikir munajat. Tak apa, kalau waktu tu kan kakak-kakak ataupun adik-adik ataupun awak semua nak masak ke terpulang, as long as kita dengar dan kita imarahkan, supaya kan bangun kita tahu kita nak buat apa. Kan bayangkanlah weh, kalau kata kita boleh struggle 10 hari ni kan, kita dapat malam Lailatul Qadar tu. Allah, syoknya kan, tak dapat setiap tahun, tak dapat bertahun, tak setiap tahun, at least kan sekali seumur hidup ni pun jadilah. Betul tak? Kan at least kan tak adalah kita mati dengan keadaan yang kata macam tak sempurna. Betul tak? Dapatlah juga. Sebab tu saya nak dapatkan 100%. Biar jadi orang tamak. Tamak macam mana? Kita full use gila. So kalau kata anda nak, besok kita start on. Nanti Zara akan discuss dengan Hanzala. Dia okey tak? Start 4 pagi tu dia akan baca Quran, dia akan live je.
So kita boleh menyampuk, kita boleh baca sama-sama. Contohlah ustaz kata kan, okey hari ni kan kita tasmek kan bacaan surah, contohlah surah Al-Imran 1 hingga 7 kan. 7 page lah lebih kurang. Kita anggap setengah jam 7 page boleh dapat. So kita sama-sama boleh baca. Tapi kalau kata tak nak baca, anda nak solat tahajud pergi buat. Kalau tak nak solat tahajud, tak nak baca, dengar aje. Dapat pahala. Sebab itulah Zara cakap Al-Quran ni satu-satunya buku yang kalau tak baca tapi kita dengar dapat pahala. Tak nak dengar, tak nak baca, tengok pun dapat pahala juga. Tu untungnya. Betul tak? Dan Zara nak minta jasa baik dia kan buat berzikir munajat. So kita boleh follow sama-sama. Sebab itulah waktu ni kan kita kejut laki kita kan, tok laki kita kan. Tak apa bang, abang tak sembahyang pun tak apa. Abang teman ayang boleh. Kan kejut dia. Kan bagi dia dengar kan. Tak nak dengar kan kita duduk kat riba kita. Tepuk. Janji dapat sama-sama kebaikan. Anak kita tu kan kejut kan duduk sebelah kita. Supaya apa? Ini sunnah Rasulullah. Boleh? Kan insya-Allah kalau kata nak besok pagi kita on 4 pagi kita panggil kelab 4 pagi lah kan. Tak apa kan. Dia macam ni. Jangan tunggu sempurna. Biarlah kita buat pun ada kekurangan dia. Tapi kan start kurang tu lah akan dapat perfect. Kalau nak tunggu perfect takkan buat punya. Kalau nak tunggu ada masa takkan buat punya. Nak tunggu tak letih tak ada punya. Kan tak apalah kita belajar daripada tok guru kan almarhum kan. Ya Allah dia mati besar tau. Mati besar yang banyak tugas kan. Kan tugas dia kita mungkin AJK surau je. Yang sekarang pun tak pergi surau sebab COVID. Dia kan menteri besar pun kan 2-3 kali setahun tak tahajud. Allah malunya aku. Betul tak? Kita setahun 2-3 kali. Lebih kurang macam tu lah istilahnya. Okay? Alright. Kan kalau kata Sumano nak join, Sumano boleh tak in charge bacaan Quran? Kan tak apa pahala berpanjangan tu kata kan. Kan kita orang pun akan tasmek sama-sama. Siapa setuju komen kat bawah? Sebab dia akan jadi mengimarahkan. Seronok kan? Kan kita pun pagi-pagi dah start bangun, pasang alarm tu, alarm yang kuat, tang. Tak apa, mula-mula macam paksa. Dan tahu tak Zara ada tips kan macam mana nak bangun tahajud. Dah kena setting daripada siang. Ya Allah, aku nak sembahyang tahajud ni, ya Allah kan. Tahu tak dia punya excited tu lain macam. Kan dan Zara sangat takut kan kita tak ada langsung perasaan tu. Kalau kita tak ada perasaan nak bertahajud, tahu tak Zara baca satu buku ke, ada satu kakak ni bagi tahu, dia kata apa? Allah pun tak nak pandang muka kita. Takut kan? Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dah kata sebelum kata bertahajud tu kan baca yang Zara cakap tadi kan, ya Allah Tuanku, sesungguhnya Engkau ni Maha Pengampun kan, dan suka kepada keampunan. Kan ampunilah aku kan. Baca kerapkan, ya Allah aku nak bertahajud padamu, ya Allah aku nak bangun qiyam. Kan tak apa, solat tak solat tu belakang cerita. Yang penting kita bangun dulu, kita gigih dulu bangun. Kita gigih dulu bangun. Kan tak nak baca Quran, dengar je Ustaz Sumano baca, kita pun je. Ataupun tak nak baca Quran kan, dengar sambil masak tu, pang zikir, tak apa, dapat juga pahala. Sebab kalau ditakdirkan malam tu kan, Lailatul Qadar kan, Kak Halimah pun berzikir, alhamdulillah 1000 kali pahala berganda-ganda Kak Halimah dapat. Ataupun tak naklah berzikir, nak masak je pun tak apa. Kan pun akan dapat pahala berganda-ganda. Okay? Alright? Okay? Kan topik Lailatul Qadar end. Kan insya-Allah kalau kata setuju, esok pagi kita start. Nama dia kita tubuhkan Kelab 4 pagi. Kan macam kelab dandut pula. 4 AM Club Challenge kita panggil. Dan insyaAllah mungkin kata selepas ni Zara akan discuss sekejap dengan Sumano dan juga Ustaz Hanzalah. Mungkin kita boleh bergila-gila lah ataupun macam mana kan. Ya Allah besarnya pahala korang kan, mengimarahkan. Kalau kata yang ikut ni 200 orang kan, Allah kira sajalah pahala. Get ready je lah istana macam mana kan Allah bina kat sana nanti. Alright. Okay. So actually pagi ni aku nak share benda lain kan. Tapi sebab Zara ni jenis pattern dapat ilmu je suka nak share. Sebab Zara percaya ilmu yang bermanfaat ni ialah bila kata orang lain guna dan praktikkan. Kan insya-Allah lah itulah sahmat akhirat aku kelak nanti. Kan orang guna aku dapat pahala. Sebab tu dapat ilmu je Zara suka share. Okay. So hari ni Assalamualaikum Siti Zara dan all Siti Mentor. Waalaikumsalam Kak. Okay. So actually pagi ni dah melalui banyak dah. Zara just nak cerita pengalaman Zara berniaga dulu. Kan 9 tahun yang lepas. Kan. Kejap sebelum tu. Nampak tak? Anda kena ada BBSM kalau nak cergas biji mata. Kan. Dan tahu tak Zara rahsia apa? Kan. Kadang-kadang yolah Zara ni pun
Yelah kan penat kita kan. Penat. Kan buat buka je dah get ready Sweet Fafa. Moreh je Zara dah start standby Min Cafe. Lepas tu apa Zara buat, kalau kata bangun 3:30 pagi, Zara bangun lagi awal 3 pagi sebab Zara siapkan kerja sikit je. Zara akan standby Min Cafe yang kita letak dalam termos tu tau. Lepas tu kita boleh minum. Gok. Lepas tu solat semua. Lepas tu kan BVSM ni Zara dah standby, letak telekong kat atas ni. Memang super energy. Siapa yang dah buat letak BVSM dekat telekong dekat BVSM? Siapa dah buat? Dah try dah? Zara memang itulah sebelum isyak, lepas isyak kan Zara punya rutin macam ni. Isyak, tarawih 8 rakaat, lepas tu letak binatang ni. Kan BBSM. Lepas tu bila bangun waktu pagi, witir 2-1, solat taubat, solat hajat, tahajud. Kan memang dia tak adalah macam super energetic, tapi kita rasalah macam okay, bit different. Tak adalah muka tonyo je kan, ngantuk air liur tu keluar kan, at least energy sikit. Kan lepas tu, lepas dah tahajud semua, pukul 5 Zara baru turun. Kan buat simple sebab Zara nak diet. Jadi kan sahur tu minum Min Cafe je. Tadi makan nasi sebab lapar gila. Minum Min Cafe dengan roti. Still balance Min Cafe supaya energy, supaya seharian tu kan tak adalah kata kita melepek kan. Kenapa melepek tahajud? Ni muka kau kan. Sebenarnya tak ada isu pun. Kan kita boleh stay up je. Sebab Zara ni kadang-kadang pelik. Waktu siang kadang-kadang tak tidur tau. Settlekan dengan tim, flash sales, buat tu buat ni. Tapi malam je boleh kata continue. Sebab apa? Kita dah setting satu. Yang kedua sebabkan produk ni. Alright, dah buat CDM. So apa rasa? Apa rasa Kak Farin bila dah buat? Cuba share. Cuba share sedikit. Kan bila kata dah letak BBSM dengan telekong tu. Okay, so topik hari ni sebenarnya kan Zara just nak cerita kata kepada anda kan. Sebab mungkin hari ni yang menonton ni rasa Zara ni dilahirkan cukup perfect, boleh bercakap, confident kan. Zara ni mungkin tak ada rejection, sebab tu dia CDM 6 bulan. Kan mungkin lah itu persepsi anda. Dan mungkin juga hari ni mungkin ada yang baru kenal dengan Zara. Kan macam wah ni ke founder TLG. Kan sebenarnya Zara ialah kata dulu Zara ialah seorang guru sejarah yang mengajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas dan bawah di sekolah Bagan Terap, Sungai Besar, Selangor. Okay, kan secara peribadinya best bertenaga, good job. Okay, nampak tak testimoni orang letak telekong atas BWSM. You guys kena try je lagi. Nak Zohor kan, ataupun nak duha, jagilah nak Zohor letak. Lepas duha kan letak telekong kat BWSM. Tengok Zohor nanti. Berapa yang Zohor? 8 rakaat. 4 rakaat sayang terlebih sebab excited, energy katanya. Okay, so secara basically Zara pun berniaga sebagai kata part time. Dulu Zara ialah cikgu yang mengajar 7 pagi masuk kelas, habis ting bunyi loceng. Ring pukul 2 loceng. So pukul 2 tu punch card. Kau ingat aku balik? Tidak, tak balik. Zara kena buat apa? Zara kena in charge budak satu elit dan satu apa tak ingat, tapi tingkatan 1 budak kelas pandai. Zara kena mengajar sejarah. Sebab Zara ni major sejarah, minor bahasa Melayu. So dua-dua subjek yang sangat tough, dua-dua subjek yang sekolah sangat suka untuk cikgu mengajar kan. Dua-dua subjek yang favourite lah, yang memang sekolah tu macam cikgu yang macam high demand lah kan. Yelah, cikgu mengajar sejarah dan bahasa Melayu, jadi semua cikgu sekolah nakkan kita. Jadi kan bila nak kita, kau ingat nak dengan kau sebab kau ke tak? Sebab nak suruh kau mengajar kan, betul tak? So basically kan dia macam ni. Anda jangan ikut kesilapan Zara. Kan kesilapan Zara dulu kan apa mak Kak Kis buat, dia cakap pergerakan dia lagi sikit. Alhamdulillah, Kak Kis kena share. Ingat, orang berjaya suka share benda positif kepada kawan-kawan dia. Itulah ciri-ciri orang berjaya. Okay, so apa yang berlaku pada Zara? Zara dulu ada satu mindset apa tau? Kalau aku nak berniaga, nak jual barang, Zara takut nak cakap aku ni jual barang kat kawan sebelah. Zara ada satu mindset, iaitu kawan tak ada duit. Zara dulu ada mindset tak ada orang nak beli barang aku. Zara ada mindset nanti dia reject. Zara ada mindset
dia nak ke? Zara ada mindset kan, tunggulah aku berjaya dulu, pakai kereta Mercedes kan, baru aku nak share pada kawan-kawan aku dulu. Itu mindset Zara dulu. Dan impak dia, bila Zara ada mindset yang macam orang kata negatif lah, Zara yang timbul kan tahu, Zara yang cipta indirectly. Kan. Okay, dia macam ni meja guru. Contohlah ni meja bilik guru saya, Zara. Sebelah tu kan ada meja guru kan. So Zara ada best friend. Nama best friend Zara ialah Yanti. Yanti ni ialah kawan yang kita panggil macam comolot lah. Memang best friend daripada tingkatan 6. Termasuk universiti sama, termasuk kos yang sama, terposting sekolah yang sama. Bayangkan close kita orang macam mana? Kan. So kawan yang sama-sama kan, habis posting dah mengajar, jom kita pergi buat loan bank rakyat. Geng, sama-sama. Kau belum apply berapa? 200,000. Oh, aku apply 210,000. Bangga, seronok. Kan macam geng. Okay. Cuba buat ya Encik Airi. Lepas tu nak jadikan cerita kan, Zara macam masa tu coach kata macam ni, dah ada produk kan, cuba share pada kawan-kawan. Tak apa, share je. Kawan nak beli tak nak beli terpulang. Tapi masa tu Zara katakan, takkanlah kawan-kawan aku tak nak beli kot produk-produk high-o ni. Siapa nak beli? Kan produk Cina. Zara yang cipta dan create benda tu tau. Sedangkan kawan-kawan aku okey je, tapi Zara yang cipta. So kan Zara cakap dengan dan masa tu kan, bayangkan Zara dah buat, Zara pergi perang barang tu kat dalam bonet Viva aku. Tak keluar, simpan. Pernah sekali kan, budak-budak kan macam, cikgu nak angkat barang. Okey, kita pun bagi. Wah, cikgu jual apa ni? Banyaknya korset-korset. Sebab Zara ni buat tanpa kebenaran mak. Sebab mak Zara tak berapa nak bagi sikit. Mak Zara ni orang kampung. Jadi mindset orang kampung ni, jangan berniaga. Berniaga tu merugikan. Kan, jangan berniaga nanti tak untung. Kan, jangan berniaga nanti rugi. Jangan berniaga kan kau kaya kerja cikgu. Mak Zara ni orang yang ortodok. Tapi Zara tak salahkan mereka sebab kau dah hidup 50 tahun. Macam mana Minda nak ubah, nak kikis Minda bisnes tu? Minda 50 tahun dia lah Minda makan gaji. Minda, yes. Yang kerja government is the best. Kerja cikgu gaji besar. Kerja cikgu kaya. Itu Minda dia. Jadi Zara tak boleh nak kikis. Jadi yang Zara terpaksa nyorokkan semua korset aku tu yang nilai kat 30,000 tu dalam bonet kereta. Dah lah Viva weh. Viva tu kecil je. Kat situ lah nak letak buku budak, kasut sekolah, kasut cikgu kan banyak dalam kereta. Kasut kan semua kat situ. Kan bila cikgu katakan budak-budak kan, wah cikgu Zara menjual. Aku cakap jangan-jangan, malu, takut. Ada sekali tu Yanti pergi kereta kita kan ambil barang lah. Dia kata masa tu aku pula terbuka bodet, punyalah nervous kan. Babe, apa tu? Tertutup. Taklah tu barang abang aku. Ya Allah, jahilnya aku. Tak nak bagi tahu aku ni berniaga sebab apa? Nanti dia cerita kat orang. Zara punya mindset, nanti kan dijaji kat orang lain yang aku di peniaga. Ya Allah, Zara cukup takut nanti kan kawan tak nak kawan aku. Nanti kan kawan perli aku. Nanti kawan duk kata-kata aku ni berniaga tak ada duit ke? Ya Allah, punyalah dahsyat mindset aku dulu. Sedangkan Zara ni orang susah. Berniaga pun sebab nak tolong ayah kan, nak rawat bil hospital kan. Siapa ingat cerita ayah Zara sakit kan? Tapi punyalah kata sombong dengan rezeki Allah. Sedangkan Allah dah cakap 9/10 punca rezeki daripada berniaga. Ibu Rasulullah SAW pun antara kata stokis, home kiosk, ejen produk orang yang termasyhur dekat dunia, ikon, contoh. Tahu tak, Ibu Baginda pun adalah kata home kiosk yang ambil barang kan, buat loan dengan isteri beliau. Sebab dia percaya bisnes tak ada produk bukan berniaga. Baginda pun pinjam duit untuk startkan perniagaan. Sebab kita start, dia macam ni. Pinjam duit untuk startkan perniagaan itu bukan hutang. Hutang tu apa? Hutang adalah pinjam duit kau tak bayar, tu hutang. Tapi bila kita pinjam modal untuk berniaga, itu bukan hutang. Itu ialah pembiayaan. As long as kita bayar setiap bulan. Kena faham konsep tu. Sebab baginda pun buat. Baginda pun buat. Jadi kan, dan baginda pun cakap kan, berniaga kalau kata nak kaya, berniaga kalau nak hidup lebih selesa. Dan Rasulullah pun dah tuntut, jangan jadi orang miskin yang minta-minta
kan kalau kata kita mati kelak pun jangan tinggalkan anak cicit kita ataupun wasiat kita ataupun waris kita meminta-minta sebabkan kita. Sebab tu kata kita kan cukuplah, jangan salahkan takdir. Mak ayah aku miskin. Memang kan tak payah nak persalahkan takdir. Tengok dari sudut lain. Tak apalah kalau itu mak ayah aku yang boleh corakkan aku nak jadi macam mana pada anak-anak aku nanti. Faham tak? Faham tak? Kan? So that kan apa berlaku? Zara still malu, takut tak nak cerita. Kan? Tup satu hari. Nak jadikan cerita selepas assembly. Kan lepas assembly Zara pun macam la beli kari pap. Allah, Zara ni favorite ketayap. Dan masa tu ketayap tak ada, kari pap jadi aku pun belilah. Kan ada Zara beli 3 biji kari pap pusing tu, kari pap pusar tu. Okey, letak kan sambil makan kari pap tu, tahu tak nak tersembul kari pap aku tu, aku ternampak meja Yanti tu ada 3 kotak Min Cafe. Lepas tu tahu tak Zara macam makan kari pap tapi rasa wadih tau, macam dia ada Min Cafe, dia beli dengan siapa? What happened? Zara terus macam letak kari pap, tanya dia, Yanti, Min Cafe, tahu tak dia kata apa? Aku ni babe memang cari Min Cafe ni bagus gila lah. Mak aku tahu tak, dia kencing manis dia dah turun dah bacaan gula dalam darah. Sebab memang okey. Tu yang aku post dekat Facebook last week. Aku tanya siapa ada jual Min Cafe nak beli. Tup dia kata ada kakak ni offer aku jadi agent dia weh. Aku modal 20,000. Masa tu kan Zara rasa macam, tahu tak, keluar peluh jantan, dunia rasa kelam. Rasa ya Allah padan muka kau Zara, siapa suruh kau lambat. Sedangkan itu prospek kita. Konsep bisnes ni apa coach kata, prospekmu prospekku jua. Siapa suruh tak nak cop prospek tu awal-awal. Sebab Zara rasa Yanti ni takkan buat bisnes. Sebab tengok dia macam menyonyeh, tu tak menyonyeh. Kan kalau kami laki bini cakap menyonyeh tu orang jenis macam menyonyeh tu tak menyonyeh. Kan macam babe, Yanti jom buat kerja. Nantilah. Menyonyeh. Babe, jom kita pergi ni. Nantilah. Menyonyeh. Tu menyonyeh. Jadi kan Zara rasa dia ni menyonyeh. Takkan nak buat bisnes. Menyonyeh kau Zara, modal 20,000 dia masuk dengan orang lain. Zara lost 20,000. Okey, lepas tu Zara buat apa tau? Zara berlari-lari pergi ke toilet. Sebab rasa tu peluh jantan dah start keluar tau. Macam, ya Allah, badan muka kau Zara, siapa suruh kau tak nak share? Kau nampak tak? Yanti boleh join jadi HQ orang lain sebab kau tak nak share dengan dia. Sedangkan kalau kau share, kau buka mulut, itu rezeki kau. Betul tak? Yang penting share je. Tapi sebab Zara dulu ada perasaan, dia tak nak kot, dia tak boleh kot. Banyak benar aku punya batu api dalam badan kan. Lepas tu tahu tak, masuk je toilet tengah macam pelap peluh jantan ni, tengah berfikir, ya Allah, tengah menyesal. Ya Allah, betul ke tindakan aku ni kan? Ya Allah, Yanti dah masuk lain. Tiba-tiba nama dia ialah Kak Mia. Betul, kita lambat seminit, cepat saat. Betul, jangan suka bertangguh. Tahu tak kenapa Allah tak suruh bertangguh? Dan bertangguh ni dalam kata surah Al-As 1-3. Sesungguhnya masa itu emas kan. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sebab tu dalam bisnes jangan ada kata nanti dan kalau dan tapi. Ada 3 ni bisnes you akan ni. Tapi kalau nanti, sebab itu sama dengan bertangguh. Kita bertangguh satu perkara, Allah akan tangguh rezeki kita. Konsep dia signifikan. Okay? Jadi, apa yang berlaku kan, nak macam saya je Yanti tu. Kan Kak Nas. Lepas tu kan Zara pun masuk toilet. Tiba-tiba ada satu kakak ni. Kakak ni dah berumur. Nama dia Kak Mia. Kak Mia ni umur dia almost 52 ke 51 tahun. Tahu tak Kak Mia ni, kalau pukul 7 pagi pergi sekolah, pin dia di sini. 11 pagi, pin dia dekat sini. 1 tengah hari, pin dia dekat sini. 7 pagi, serkup dia, tahu tak serkup yang zaman mak-mak kita yang lubang-lubang tu? Tahu tak zaman dulu punya serkup yang lubang-lubang tu? Kan? 7 pagi, rambut putih dia dalam serkup. 11 pagi, dia start keluar 1, 2, 3 helai. 1 tengah hari, rebai dengan masam dia.
Lepas tu dia keluarkan, dia baru nak betulkan baju kurung dia. Tapi nampaklah. Tahu tak Zara nampak apa? Zara nampak korset. Ya Allah, hari tu hari apa Zara macam nak sama babi pun ada. Macam Zara cakap macam ni kan. Ya Allah. Zara terus, tahu tak Zara pandang cermin ni tapi berpantul kan. Macam tu macam korset. Zara sampai berbalik. Kak Mia. Kak Mia pakai. Dia terus ambil tangan Zara. Dia terus letak kat pinggang dia. Ya Allah, Dik. Korset ni sedap, Dik. Akak yang tua ni pakai pun rasa kemas. Kamu yang muda ni kena pakai supaya perut tak loher tu. Tak payah lenyot tu. Dia sekolahkan aku juga. Tapi nak bagi tahu Kak Mia, dia nampak apa? Nampak prospek kan, itu pelanggan. Nampak manusia boleh jual. Selagi ada perempuan, selagi tu boleh jual korset. Selagi ada kaki, selagi tu boleh jual terapens. Dia guna konsep je tu. Dia tu cakap, Zara, try lah korset ni, sangat bagus. Kak Mia beli sebab sakit lutut. Yelah, nak pergi tingkatan 4 tingkat sana, bangunan sana. Nak pergi tingkatan 1, pergi bangunan sana. Tak larat kak. Tu yang beli korset ni. Tapi kak, Alhamdulillah lah Zara kan, pakai korset memang tak sakit lutut kan, pinggang tak sakit mengajar lama kan, nak marah-marah budak pun tak ada. Dia terus guna bagi Zara konsep 3R 1B. Result. Dia bagi pumpang. Zara tak bernafas mendengar cerita dia. Dalam hati kan, kak jangan cerita, aku pun ada kak. Aku ada 20 set bawah katil kak. Saya tak berjual, kenapa? Saya malu. Zara dulu malu, takut saya letak bawah katil. Tapi kat padan muka aku tengok Kak Mia yang umur 52 tahun pun cerita pumpang macam betul jagung. Dia kan beli apa, bukan Zara okey ke, herod ke, suka tak suka cerita juga. Zara dulu suka fikir, dia suka ke, kan kalau aku cerita dia nak ke. Zara dulu kan, ya ke kawan tu nak beli. Ya Allah, Zara punya banyak batu neraka kat diri aku. Kan banyaknya duk fikir macam-macam. Sebab tu Allah tangguhkan rezeki, sebab kita tak nak share. Rupanya konsep bisnes ni, semakin kita banyak beri kebaikan, Allah akan balas kebaikan. Semakin kita banyak share kebaikan, Allah akan balas kebaikan kepada kita. Share juga. Sebab tu kata kan, surah Al-Imran, tak ingat ayat berapa. Apa yang Allah nyatakan kan, sesungguhnya ciri-ciri orang berjaya adalah orang yang sentiasa memberi kata-kata kebaikan. Share benda-benda baik kan, share inspiration, testimony win. Tapi kalau kita mengasingkan diri, senyap dalam grup ke, Facebook ke, kat circle jemaah ke, anda adalah orang yang gagal. Dan sahabat kita adalah sahabat syaitan. Sebab tu katakan padan muka aku, siapa suka mengasingkan diri kan, benda baik kena share kan. Sebab coach selalu cakap macam ni pada Zara. Tahu tak Zara, jangan pandang kopi tu kan duit semata kan. Cuba kau nampak kan, kopi ni kan, ya Allah, bestnya lah kalau dia makan kan, dia ada energi kan untuk bertahajud. Bayangkan proses dia nak ke tahajud tu, berapa banyak kebaikan dia buat. Dan setiap kebaikan tu kau akan dapat, bukan dapat sekali, sampai kau mati. Betapa banyaknya pahala. Kenapa tak nak fikir macam tu? Rezeki ni, bisnes ni kan, bersama dengan kata TLG ni ialah ladang pahala. Kau bayangkan dengan BWSM ni kan, sembahyang boleh laju. Sembahyang laju dia khusyuk, dia berdoa bersungguh-sungguh. Setiap titisan air mata dia tu kan, pahala pada kau. Kau tak nak, dia kata. Kan, kau bayangkan babe, kan, kau jual alfalfa kan pada kawan dan anak dia boleh baca Quran dengan baik. Kau bayangkan setiap huruf dia baca tu, pahala kau macam mana? Cuba pandang dari aspek sharing. Kalau niat kau untuk sharing, kau tengoklah Allah balas kau macam mana. Tapi kalau niat kau duit, sebab tak akan dapat, duit makin lari. Sebab direction bisnes kita nak selesaikan hajat orang. Betul tak? Yang Zara ajar before ni, selesaikan hajat orang. Kenapa dia nak pakai BBSM? Kenapa nak pakai terapens? Kenapa nak jual kopi? Nak beli tak nak beli belakang cerita. Yang penting kita share dulu. Selesaikan hajat dulu. Percaya cakap Zara, kalau anda punya niat nak selesaikan hajat orang, tahu tak anda akan rasa enjoy. Mulut ni macam automatik nak share. Cleaner ke, cuci kereta ke, orang cuci kereta ke, kan, guard rumah ke, jiran sebelah ke, Cina ke, India ke, Sing ke, dia akan rasa enjoy. Sebab kita dah tahu, share je lah untuk sebarkan kebaikan. Faham tak? Nak sebarkan kebaikan, duit confirm akan datang. Kan, tahu tak kenapa selama hari ni kan. Dan okey, apa saya nak cerita, sambung balik cerita pasal Kak Mia sebelum saya cerita benda yang penting.
Lepas tu kan bila nak cerita edisi mengumpat, Kak Mia bercakap, Zara tanya, Kak Mia beli ke korset ni? Tak dah kan, bukan duk beli, Kak Mia jadi ejen. Kan sebab benda ni dia belah perak. Jadi dia cakap macam perak perak lah, macam Kak Sabah cakap kan. Kan ya Allah Zara kan, akak pakai ni kan sedapnya kan. Ya Allah akak bukan je pakai kan, pakai bawa 2,000, akak jadi ejen. Jadi ejen dapat 4,500. Kau nak? Ada kata moh kita. Kan ya Allah kan, kot-kot lah kan demo kalau nak juga kan. Jom kita kan start kan bulan depan kan. Kan kamu boleh dapat kan lebih kurang kata 4,500. Untung Zara kan alang-alang pakai jadi ejen. Dia closingkan aku Aku bertanya, Kak Mia, dah lama ke buat? Dah baru je join. Dan tarikh dia join sama dengan aku 2 minggu. Sama tarikh. Dan yang paling worstnya, Zara bertanya dia, Kak Mia, siapa lagi yang join? Ni sebab Kak Mia ni guru pendidikan khas. Guru pendidikan khas, dia ada satu bilik guru khas dia orang punya bilik guru khas. Dia kata, tu semua demo tu jadi bawah aku kan. Lik aku lah kan, kaki aku. Kau bayangkan Kak Mia, dia dah closingkan semua cikgu-cikgu dekat situ. Yang Zara dulu ada satu perasaan, dia tua, takkan kot join business. Kak Mia nak join business, dia buat plastik tag je ke sekolah. Kau nampak tak sabotage? Zara ada satu predict failure, iaitu belum buat apa-apa kita dah judge, belum buat apa-apa lagi orang dah judge. Sedangkan tak sure lagi. Lepas tu tak dia kata, kau nak tahu tak kan, akak ni bukan je dah jadi ejen, akak dah jadi pangkat DSM dah. Allah senanglah buat duit. Jomlah buat duit dengan akak. Kau bayangkan kalau dia dah jadi DSM, aku kira 180,000 Zara dah rugi, campur dengan Yanti 20,000. Maknanya Zara sedang kerugian 200,000. Kau rasa aku menangis tak kat tepi bucu katil? Ya Allah kawan-kawan, nampak tak padan muka kepada orang yang suka bertangguh. Padan muka orang yang suka banyak doubt. Suka ragu-ragu, suka sabotage. Tak boleh, tak ada orang nak beli, tak ada duit. Padahal, ya Allah, orang ada duit. Manusia ni akan beli kalau mahal pun, tapi kalau dia boleh selesaikan masalah kau, dia akan beli. Sama juga untuk kata bulan ni. Waktu PKP, ya Allah, Zara tengok kan, manusia suka shopping. My friend, kejap lagi aku print screen. Pukul 12 malam tadi pergi share La Crusade tu. Babe, ada baru murah 3,800. Nak belilah 3,800 je you all. Kau bayangkan, my friends, cikgu-cikgu bercerita pasal La Crusade tau, okay? Kan, waktu PKP lah orang banyak masa kat rumah kan, mengadap handphone 36 jam. Lepas tu kan dia akan shopping, duit banyak BPN dapat bonus, dapat gaji, tak usik, tak payah bayar loan, tak payah bayar rumah, tak payah bayar kereta, kredit card. So duit tu nak buat apa? Shopping lah. Kan, sebab tu kata rezeki kepada orang peniaga. Kan, cuba tengok Kak Mia dengan Yanti, dia grab kan, kepada apa saja opportunity dia grab. Zara lah rugi. Tak kenapa Zara rugi? Sebab dulu Zara ada satu pengalaman yang tak best. Kan, sebelum kata Zara closing satu prospek, Zara pernah di reject oleh 27 kali orang prospek. Tahu tak kenapa? Kenapa Zara di reject? Sebab Zara dulu tak ada confident. Kan, berniaga kan dalam keadaan untuk menyedapkan hati diri sendiri, sebab nak fikir keuntungan semata-mata. Kan, contohlah masa dulu zaman Zara ialah kita tak ada kelas online macam ni tau. Dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Zoom. Dulu kalau nak belajar, kau gigih lah bawa kereta setiap hari Rabu, kelas fizikal dulu dekat KL sana, dekat Batu Cave. Kan, tak pergi kelas sebab pemimpin dah pasak. Tak pergi kelas, tak akan jadi CDM. Jangan harap nak berjaya ataupun income besar kalau tak pergi kelas. Takut dengar ayat tu kan, sebab ayat cikgu kan. Tapi betul pun, Zara tak pernah nampak CDM yang lahir tanpa pergi kelas. Zara tak pernah nampak leader yang income besar tanpa menonton live video. Zara tak pernah nampak. Zara tak pernah jumpa team yang tak sukakan ilmu tapi berjaya. Tak pernah nampak, never. Yang Zara perasan, my leaders, my cacat. Rakan kongsi Zara yang berjaya, cakap Melayu lah. Rakan kongsi Zara yang berjaya, majority sukakan ilmu, suka pergi kelas, sanggup tekan video ni.
klik play dan tunggu sampai akhir rancangan. Itulah antara orang berjaya. Sanggup pergi belajar itu ini. Tapi Zara tak pernah jumpa orang yang tak nak belajar dan berjaya. Tak. Sebab even hadis Nabi bercakap, sesiapa yang cari ilmu dan tuntut ilmu sehingga dia kembali. Kan, maksudnya kalau dulu kita pergi kelas lah, kita keluar jumpa mentor ke, kita keluar kan. Kalau ia dianggap sebagai kata fi sabilillah. Kalau lah kata meninggal pun na'udzubillah, dia dianggap sebagai kata mati syahid. Bayangkan bagaimana pahala kita, standard ahli kata para Rashidah apa tak, adalah syahadah, para syahadah, kan standard dia, kan. Dan ilmu lah antara kata jambatan untuk kejayaan. Nak berjaya, jambatan dia ialah ilmu. Kita ilmu berjaya, kita ilmu CDM, kita ilmu income 5 angka, kita ilmu rumah 1 juta, kita ilmu saving 1 juta, kita ilmu nak income 100,000. Sebab Zara sangat trust orang berilmu saja boleh berjaya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. So, apa nak berlaku Zara masa first berniaga tu, kenapa Zara dapat rejection banyak? Zara tak ada confident. Zara rasa macam ni, yang nak beli korset aku ni masih orang kaya, orang miskin tak nak beli. Kenapa tak? Betapa judgement Zara kuat. B40 no. Yang beli T20 pun tak beli dengan aku korset. Zara terlalu banyak predict failure. Zara fikir apa? Zara fikir macam ni, cepatlah habis barang nak dapat balik modal. Sebab tu coach kata macam ni, kalau kita ada perasaan nak habiskan barang, stop berniaga. Sebab you tak akan berjaya. Kalau kita ada mindset berniaga semata-mata untuk habiskan barang, nescaya barang you akan habis, untung you tak ada. Dan you akan jadi sama dengan orang makan gaji. Maksudnya orang yang biasa-biasa, which is pergi pukul 8 pagi, balik 5 petang, 25 hari bulan sama dengan zero. Itu lebih kurang macam tu. That's why kan, jadi orang yang cerdik. Jadi orang cerdik macam mana? Maksudnya macam ni, biar ada result, biar ada hasil, kan. Jadi kan Zara fikir macam ni, kan, tak apalah, nak balik modal je. Sebab tu katakan jangan jadi leader yang duk fikir nak balik modal je. Kalau barang tu dah habis. Pernah tengok tak Jaya dengan Tesco? Mana pernah barang habis? Kalau barang habis, tanda-tandanya apa? Nak lingkup, kedai tu nak tutup. Kan. Jangan pergi Giant, dia tengah clearance stock, barang dia nak habis. Sama dengan bisnes kita. Kalau rak kita kosong, bersedia tanda-tanda bisnes nak run up. Kalau rak kita dah start kosong, patut rasa berdebar. Ya Allah, bila nak restock dalam ini sebab dah kosong. Itu tanda nak jadi gagal. Sepatutnya best kan. Wah, stok dah penuh. Wah, stok dah seronok, rasa seronok. Sebab stok yang penuh akan jemput lagi customer datang. Sebab dia attraction, duit, jemput duit. Okay. So, apa berlaku Zara fikir macam ni, cepatlah, kan, nampak customer kan jual. Dan masa tu Zara memang tak ada ilmu. Sebab Zara tak pergi kelas. Zara malas. Yalah, nak pergi Batu Cave kot, nak drive malam. Sebab Zara dah lah kelas hari Rabu. Hari Rabu Zara ada curriculum cikgu kan. Hari Rabu kita ada macam pengakap lah. Zara ketua pengakap. Jadi ya Allah, nak pergi kelas ke? Dah lah kena keluarkan duit minyak, duit tol, bonus tak ada lagi. Oh my god. Tak penat lah nak drive seorang-seorang. Balik nanti pukul berapa pula? Sebab habis kelas dalam pukul 12:01 pagi. Nak balik ke Sabak mana 2 jam. Gila kot. Tak nak lah. Not me, okay. No, not me. Sebab aku nak berniaga je, nak dapat income biasa-biasa. Dan memang betul pun Allah bagi aku income biasa-biasa. Dan income yang cukup-cukup. Sebab Zara ada mindset macam tu. Dan tahu tak, bila Zara ada mindset nak habiskan barang, Zara promote lah barang, orang tak nak beli pun. Sebab Zara punya mindset nak dapat balik duit. Zara masa tu, mata Zara ialah duit, sign duit. Zara punya mindset kan, dia beli ni dapatlah 2,000 aku. Sebab kuasa kan, cepatlah beli. Jadi Zara berceritakan semua untuk diri aku, kepentingan aku. Ya Allah babe, kan, tak mahal lah, murah lah, dalam 2,000 lebih je. Kalau kau nak, aku bagi aku sayang. Zara punya percakapan benda-benda merepek je. Sebab kepentingan memang untuk aku, langsung tak ada kepentingan untuk dia. Sebab masa tu Zara tak pergi belajar. Zara suka berkira. Sebab itulah kenapa Allah pun berkira dengan aku. Kita nak spend duit minyak, mungkinlah minyak makan tol. Kan, contoh kalau Viva mungkin tak sampai dalam 70. Kan. Sebab tu kenapa kita nak keluarkan 70. Kan, orang lain Allah boleh bagi sampai 7,000. Tapi dengan Zara, Allah tarik 700,000 nikmat. Na'udzubillah.
Itu tak cukup, ini rasa tak best, customer tolak kan, customer pelik-pelik. Dan betul, sebab Zara berkira-kira, sangat berkira-kira. Dan bayangkan, jumpa first customer kan, Zara katakan, belilah kak murah je kak, kan baru 2,000 lebih, kak belilah kak, korset ni best kak, pong-pang. Customer kata, babe tak nak lah babe, engkau pun gemuk. Masa tu kalau aku makan kari pap aku tersembul. Betul pun. Zara memang gemuk pun. Even sekarang pun tak kurus. Nampak aku kurus ke? Tidak. Tapi kan sebab Zara fikir macam ni. Kenapa nak kalau kita jual produk kurus kena kurus ke? Adakah itu sebagai syarat? Itu Zara punya mindset. Pandai pula aku punya mindset tu. Kan? Kalau kau nak jual produk pemutih muka, kau kena putih ke? Oh tidak. Sebab Zara tengok Coach Syed kan, my mentor kan, dia lelaki jual baju dalam. So, do I care kan? Tapi sebab masa tu Zara tak ada ilmu, tak nak, malas belajar. Aku dulu malas belajar lah Bayangkan kalau korang nak tahu, Zara kalau kata dekat universiti, Zara antara kata student yang suka tak datang kelas. Itu Zara. Tapi nasib baik Zara ni top dekan sebab pandai mengampu lecturer. Okay, so kan kat satu customer tolak. Tak apalah babe nak bincang suami. Babe, tak nak lah babe, dia produk Cina. I akan beli produk di Giant sebab jadi harga 200. Kita tak boleh nak cakap sebab tak ada ilmu. Nak bidas, nak ketis balik mulut dia, tak ada ilmu. Lepas tu kan sedih. Dan tak kenapa banyak reject. Zara tak rujuk mentor. Bila customer tanya kan, cakap bagi alasan kan, kita macam makan hati. Lah, produk Cina ke? Dah start rasa down. Kita rasa down balik. Lah, aku ni tertipu ke? Produk Cina halal ke? Lah, kita pula jadi prospek. Faham tak? Kita pula jadi prospek. Lepas tu kan Zara memang di reject 27 kali. Dan tahu tak, ada satu customer tu pernah lempar korset depan muka Zara. Babe, jangan berangan lah babe, nak jual korset ni. Kau ni bodoh lah. Mana diorang nak beli sampai korset 2,000? Ya Allah, Zara cakap terus terang masa tu Zara punya down, jangan cakap lah. Sebab tu sebabkan pengalaman tu, Zara tak nak cerita pada Yanti. Sebab yang reject Zara tu ialah kawan baik Zara, yang sama universiti, yang sampai sekarang pun tak join business. Yang reject tu ialah adik-beradik Zara. Yang reject tu ialah kawan yang kita rasa macam dia confirm beli ni sebab dia banyak duit. Tak juga. Sebab Zara salah konsep. Tapi betul kata coach kan, jangan takut dengan rejection. 1 tolak 10 accept. 1 tolak 10 accept. Satu tak nak, 10 kata nak. You say no, I say next. Kan, jangan takut. So, kalau kata anda yang menonton ni berlaku rejection, well done. Kenapa well done? Sebab anda akan jadi macam Zara. Anda akan jadi sedia hebat macam Zara. Anda akan jadi sedia 6 bulan. Dan tahu tak, sebabkan rejection 24 orang tu, Zara ialah sedia 6 bulan. So, patut thankful tak pada 27 orang tu. That's why ada orang cakap, kegagalan tu ialah the best mentor. The best lesson untuk kita berjaya. That's why kegagalan tu perlu ada supaya waktu kita dah senang macam hari ni kan, kita rasa itu sebagai kata memori ataupun kenangan yang kalau orang bahaya pun dia tak akan lalui pengalaman tu. Kita yang akan lalui. Seronoknya. Kalau Zara masa buat e-book tu kan, Zara rasakan macam Allah, macam dulu sedih juga, orang reject, menangis kan. Pernah sekali tu kan, sanggup ni kan, sebab pattern dulu nak jual barang kita kena keluar jumpa prospek door to door. Kan, sebab tak ada Facebook ni, tak ada WhatsApp, tak ada. Kalau nak jual kan, ketuk rumah orang. Assalamualaikum, saya datang nak jual. Memang biasa, memang macam tu. Kan, pernah datang daripada jauh kan. Ada sekali tu kan dengan pagi tu saya kena check, kena selia dengan Nazir. Allah, berdebar dengan satu hal kan. Habis dengan Nazir tu kan, tak rehat, makan roti jagung. Yang roti tu kan minum air kotak. Lepas tu kan dengan perut lapar sebab duit masa tu nak tunggu gaji, ada dalam poket lebih kurang RM20. So duit tu macam standby lah. Kalau prospek ajak keluar makan, duit tu lah kononnya kan. Lepas tu nak standby duit minyak. Ya Allah kan, punya dugaan kan. Dah sampai rumah kan, sampai rumah nampak lampu terbuka. Bila aku bagi salam, lampu tu mati. Dia tutup Dia tutup pintu. Kan. Dan masa tu lah Zara kata apa? Tak boleh lah. Tak boleh. Kan. Memang bisa susah. Memang ada orang reject. Kan. Memang banyak rejection. Tapi kan satu je. Bila kata berlaku rejection tu kan, Zara banyak muhasabah. Kan. Dulu start lah macam menuding jari. Kan. Bisnes ni susah lah. Tak ada orang beli barang lah. Apply tak nak tolong lah. Sebab satu tuding
3 pada kita. Betul tak? Tapi Zara fikir balik, ini keputusan aku. Aku yang buat. Aku yang nak berubah. Aku nak upgrade lebih baik. So kenapa nak takut? Dan masa tu saya fikir, tak apalah ni bisnes aku. So tanggungjawab 100% pada aku, bukan pemimpin aku. Kan, tak tahu pergi belajar. Kita ada mentor. So tanya mentor kita. Mentor kita dah berjaya. Kan, setiap masalah ada jalan penyelesaian. Yang penting kita kena rajin bertanya. Tapi alhamdulillah, sebabkan rejection tu, sebabkan kesalahan Zara tak share pada Kak Mia dan juga Yanti tu, itu antara the best lesson for me untuk upgrade dan start daripada hari tu, Zara menjadi orang yang fast action, fast result. Slow action, no result. Zara berpegang pada satu paksi, aku lambat 1 minit, orang lain cepat sesaat. Zara pegang pada satu paksi, prospekku prospekmu jua. Dan yes, inilah CDM Zara. Kan, sebab tu kata kalau anda berlaku rejection, jangan takut. Kalau anda berlaku rejection, anda anggaplah yes, kejayaan sedang menunggu. Kan rezeki besar nak datang. Kalau sedang berlaku rejection, Dania on the way jadi CDM hebat. Kena cakap macam tu. Kan, yes, orang reject, mesti lepas orang terima. Tapi kan, konsep berniaga zaman sekarang kan Zara tengok lain. Kenapa lain? Kan lagi-lagi kopi, lagi-lagi waktu PKP, jual apalah laku. Oh, kita promote apa orang beli. Betul tak? Lagi-lagi hari ni last day flash sale. Ya Allah, full use lah. Kita ada beli makeup satu set dapat LED cermin yang cantik tu. Zara pun terpengaruh. Walhal aku dah ada dah makeup consumer Zara ada 3 set. Tapi sebabkan ada LED cermin tu dan juga makeup case tu, ya Allah, cahaya hati aku. Kan, ada promotion kopi, Grab lah. Kan, sebab selepas ni harga dia akan jadi normal balik. Kan, ada promo PB tu, Grab lah. Kan, tak ada dapat harga 6.9 untuk 2 keping. Itu harga terlajak murah kita bagi. Kan, sebab tu katakan full use hari ni kan. Mindset kena betul. Emang ada orang nak beli kan. Yang penting kita share dulu. Dia nak beli tak nak beli tu soal ke-40. Yang penting kita share dulu kan. Setting minda, akan ada orang beli, ada orang cash, ada orang nak beli cash. Tengok semalam kan Kak Bayar keluarkan 10,000. Dia kata kenapa? Tak apalah CDM 10,000 ni akan dapat balik mudah sekejap je. Sebab dia Kak Bayar tahu produk high demand kan. Kalau dekat rak ni tak sampai nak panas, sebab confirm akan ada buyer, confirm ada orang nak beli. Sebab tu kan setakat nak keluarkan 10,000 tu, waktu sekarang is the best untuk kata beranakkan duit. Alright. So kan, tak apa kan, kita full use gila-gila hari ni kan, buat the best. Kenapa buat the best? Kan, macam Zara cakap kan, kita ingat direction kita. Berapa yang kita nak bayar zakat, portion kita. Kita ingat berapa kita nak sel hari ni. Supaya itulah kiraan zakat kita. Kan, kita ingat hari ni kan aku nak berapa. Supaya kata income aku bulan depan berapa. Alright. Kan, all the best semua. Zara percaya kan, anda yang menonton ni antara kata orang yang sangat hebat, orang yang mencari sesuatu kata kebaikan. Kan, dan Zara doakan yang menonton ni kata ialah semua my next CDM yang akan duduk kat sebelah Zara sebagai kata Crown Diamond Manager. Okay, rasa tu saja kan. Jom kita solat duha. Kan, semoga kita jumpa. Dan insyaAllah kalau kata malam ni jadi, kan Zara akan bagi tahu HK yang ambil MCT akan ada coaching bersama dengan Coach Syed. Okay, all the best untuk kata flash sales hari ni, last day. Dan I know you can do it. Hari ni kan sales kita akan berganda. Kan, akan dapat order bertubi-tubi, akan dapat ramai BHK kan, order tanpa non-stop sampai handphone kita hang, jari kita hang sebab nak melayan customer-customer. Okay, rasa tu saja. Thank you so much. Bye-bye.